Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Qadar, Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 185, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang bermaksud di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Quran sebagai hidayah kepada manusia dan membuktikan bahawa Al-Quran itu sebagai petunjuk dan juga membezakan di antara hak dan yang batil. Tuan-tuan dan puan-puan sidang penonton sekalian, berpandukan kepada ayat Quran yang saya sebutkan tadi, di mana Al-Quran telah diturunkan di dalam bulan Ramadan, ya, dan mengikut ayat dalam surah Al-Qadar yang saya bacakan tadi, bahawa ayat Al-Quran ataupun Al-Quran itu diturunkan pada malam turunnya Lailatul Qadar. Oleh kerana itu, maknanya kita kena sama-sama berusaha untuk mencari bilakah malam Lailatul Qadar sempena dengan nuzul Al-Quran. Soalnya, apabila disebut nuzul Quran, Al-Imam As-Suyuti dalam kitabnya Al-Itqan fi Ulumil Quran telah menjelaskan berpandukan kepada 3 riwayat. Pertama daripada Ibn Abbas, yang kedua daripada Hakim, dan yang ketiga daripada Nasa'i, telah membahagikan nuzul Quran ini kepada 2 peringkat. Peringkat yang pertama, turunnya Al-Quran daripada Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, iaitu satu tempat di langit dunia. Dan peringkat kedua ialah daripada Baitul Izzah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara berperingkat kepada Nabi melalui malaikat Jibril alaihissalam. Apabila disebut Al-Quran diturunkan daripada Lauhul Mahfuz, maka turunnya Al-Quran adalah serentak, ya, pada malam Lailatul Qadar. Sedangkan turunnya Al-Quran daripada Baitul Izzah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara berperingkat kira-kira 23 tahun. 13 tahun ketika mana Rasulullah berada di Mekah dan 10 tahun setelah Rasulullah berhijrah ke Al-Madinah Al-Munawwarah. Seyogianya diketahui bahawa matlamat Al-Quran diturunkan adalah sebagai suatu mukjizat untuk membuktikan tentang kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sekaligus membuktikan kewujudan Allah Subhanahu wa taala dengan segala sifat-sifat kesempurnaan yang wajib kepada Allah Subhanahu wa taala. Peranan kita bagaimana selaku umat Islam setelah Al-Quran diturunkan? Al-Quran sebagai suatu mukjizat, sudah barang tentu Al-Quran itu mempunyai suatu kuasa yang otonomi. Kuasa kepada kita untuk berpegang teguh dengan Al-Quran, dan Al-Quran juga sebagai hujjah kepada kita apabila kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka seluruh umat Islam adalah amat digalakkan supaya sentiasa berdamping dengan Al-Quran. Berdamping dengan Al-Quran ni dengan arti kata kita membaca Al-Quran, kalau boleh biarlah kita membaca, ya, tiap-tiap hari, ya, sesuai pula dalam bulan Ramadan. Setelah kita membaca, maka kita kena fahami kandungan Al-Quran.
kita fahami makna, fahami maksud, ya, dan seterusnya kita kena laksanakan segala tuntutan yang terdapat di dalam Al-Quran, sama ada yang berupa amar ma'ruf ataupun nahi mungkar. Jadi sebagai kesimpulan yang saya dapat buat pada petang ini, iaitu dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, Al-Imam An-Nawawi telah pun menjelaskan ya kepada umat Islam khususnya supaya apabila membaca Al-Quran hendaklah ada sifat jujur dan ikhlas. Dengan arti kata jujur dan ikhlas itu adalah sebagai kunci membuka pintu adab membaca Al-Quran. Ya, hendaklah kita sentiasa apabila membaca Al-Quran kena memusatkan diri kita, pandangan hati kita kepada Al-Quran. Kenapa? Kerana pembaca Al-Quran sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hendaklah kita meletakkan diri kita ketika itu seolah-olahnya kita sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kita tidak melihat Allah ketika itu, tetapi Allah sentiasa memerhatikan kita di mana kita berada. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.